أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عهد يا أرحم الراحمين. يسرنا ولا تعسر علينا والتوين بالخير. أما بعد, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu semula pagi ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekali mendapat pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dirahmati serta kita diberi keberkatan dan juga istiqamah terus melaksanakan ibadat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. 2 minggu tak berkuliah. Jadi insya-Allah hari ini kita sambung balik sedikit perbincangan berkenaan dengan surah Al-Imran pada sebabun nuzul beberapa ayat daripada surah Al-Imran. Ayat yang terakhir pada temuan kita baru ni ialah pada ayat la yattakhidhul mu'minina al-kafirun. Mana ayat ni? لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه الله وإلى الله المصير. Al-Imran ayat yang ke-28. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan bahawasanya beberapa orang di kalangan Yahudi seperti Zaid bin Qaisim, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Jubair dan juga beberapa orang lagi daripada kalangan Yahudi, mana mereka ini melazimi sebahagian daripada golongan Ansar, serta mereka berusaha mengeluarkan mereka daripada agama Islam. Setelah daripada itu, beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan golongan Ansar supaya tidak mendekati mereka kerana mengetahui perbuatan golongan Yahudi tersebut. Tetapi mereka mengabaikannya. Lalu turunlah ayat ini. Larangan kepada orang mukmin, orang yang beriman, untuk tidak mendekati dengan maksud tidak mengambil apa-apa manfaat, tidak mengambil apa-apa bentuk nasihat dari segi agamanya, bentuk agama, atau mendengar pandangan daripada golongan yang bukan Islam tentang agama Islam. Kerana agama kita ni
nasihat dan pandangan lebih aula di kalangan ulama. Nah, bukan daripada golongan bukan Islam. Kerana dalam ini golongan bukan Islam pun juga nak ambil pandangnya dalam agama. Ini nak berperanai juga, nak ambil peranan. Duduk dalam tabung haji pun masuk. Dalam perbankan Islam pun dia masuk. Nak ambil peranan, nak jadi panel dan sebagainya. Peristiwa ini dah berlaku zaman Nabi SAW. Kerana golongan Ansar yang Muslim, golongan Ansar Muslim ni mendekati dan bergaul dengan golongan Yahudi, sehingga mereka menimbulkan tashkik yang banyak kepada puak-puak Ansar ni, yang boleh menggugurkan akidah. Tetapi bila dinasihatkan, mereka ni abai. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, la yattakhidul mu'minuna al-kafirin awliya min dunil mu'minin. Orang yang beriman tidak boleh mengambil orang-orang yang bukan Islam, yang kafir, awliya, menjadi teman rapat mereka, menjadi golongan yang memberi nasihat dan pandangan pada mereka. Wa man yaf'al dzalik, siapa yang mengambil mereka ini, siapa yang buat demikian, falaysa minallahi fi syai', maka mereka tidak akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang seterusnya yang kita nak bincangkan pada hari ini iaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Al Imran ayat yang ke 31. Daripada Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, za'ama al-qawm ala ahadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wallahi ya Muhammad, inna lanuhibbu rabbina, fa anzalallahu al-ayah. Pendeknya daripada Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ada satu kaum pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Muhammad, sesungguhnya kami lebih mencintai Tuhan kami. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, ayat yang kita selalu dengar dan kita biasa baca. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Setengah-setengah orang kata ayat ni ayat pengasih. Maka ramai lah orang faham ayat ni dia kata ayat pengasih. Kalau kena kat orang tu baca ayat ni. Jadi itu salah tafsir pada pengamalan ayat dan juga jauh lagi daripada maksud sebenar ayat ni. Itu katalah wahai Muhammad pada mereka, in kuntum tuhibbunallah, jika sekiranya kamu ni benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutlah aku, yakni ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dicintai, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dhunubakum, kamu akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, sungguhnya Allah ni Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Bukan fattabi'uni, ikut aku tu ikut kita. Nak baca ayat ni, buka itu, buka ini ni, ni amalan sesat. Walaupun guna ayat Al-Quran. Kerana ayat ini mengisyaratkan supaya bagi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala untuk
membuktikan kesempurnaan iman dan cinta kepada Allah, mestilah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada juga sebahagian daripada orang kita, bahkan pernah berlaku di Malaysia ni, satu kumpulan yang menamakan mereka ini dengan kumpulan JAM, Jamaah Al-Quran Malaysia. Siapa ketua ni? Alah ni pun tidak pernah didakwa. Tak pernah didakwa lagi. Tidak kata diheret di muka pengadilan, tak. Hanya tegur bagi nasihat saja. Jamaah Al-Quran Malaysia, mereka ni tolak hadis, ambil Al-Quran saja. Kita nak beriman ni dengan Al-Quran je, hadis kita tak pakai. Alasannya hadis ni mari daripada Nabi, daripada manusia, dan Nabi ni kata dia mungkin tersilap, ataupun perawi-perawi hadis mungkin tersilap, atau sahabat mungkin tersilap pada meriwayatkan hadis ni. Maka sumber daripada manusia tak kuat, kita ambil direct, ambil daripada Allah Ta'ala tu, Al-Quran. Ambil Al-Quran sajalah. Hadis ni tak perlu dah, perlu pada Al-Quran saja. Dan akhirnya jemaah ni dia dilumpuhkan. Tetapi walaupun begitu masih ada lagi gerakan-gerakan. Kerana bila ada saja satu gerakan sesat yang cuba menyelewengkan akidah Islam ini, maka ada lalu hak support. Maka ada support selalu. Kalau benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maknanya kesempurnaan iman ataupun cinta itu kasih pada Allah, mesti melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena tunggu Nabi lah. Allah Subhanahu wa taala pun mengisyaratkan dah dalam Al-Quran. Isyarat dah dalam Al-Quran, tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kata nak pada Islam pun mesti tak boleh tinggal hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal. Pandailah kita nak laksana Al-Quran. Kerana kita ni ahli sunnah wal jamaah, ada 4 sumber yang diguna pakai. 4 sumber ni dia tak boleh tinggal. Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. 4 perkara ni. Kalau nak buat tak boleh, nak ambil Al-Quran saja, maka tak lengkap, tak komplit. Apabila ditanyakan pada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak tunggu ni kena tunggu Nabi. Batu role model untuk manusia tunggu ialah Nabi. Walaupun Al-Quran tu panduan, dustur, panduan hidup manusia, tapi kalau direct pada Al-Quran, maka dia jadi tak betul. Direct kepada Al-Quran, tidak melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tak kena cara. Kaedah ni tak kena. Kerana dia mesti melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak ambil apa-apa hukum, apa-apa pandangan, kena tengok Al-Quran, mesti kena tengok hadis juga. Tengok hadis juga. Ni nas-nas atau dalil-dalil nak berdalilkan pada suatu perkara, Al-Quran, hadis. Tak ada hadis, tengok pada ijma'. Tak ada tu baru ni aqwalus sahabah, kata-kata sahabat, atharus sahabah, apa-apa yang dibuat oleh sahabat, dan juga dikiaskan pada Al-Quran dan juga hadis. Ini sumber hukum. Kerana Nabi SAW ini merupakan Al-Quran yang bergerak atas bumi. Dia ni sebagai Al-Quran yang bergerak. Nak tengok Al-Quran ni macam mana, tengok Nabi SAW. Bila sahabat tanya Aisyah radhiyallahu ta'ala,
Kata, apakah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, bentuk akhlak Nabi ni macam mana? Kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi ni ialah Al-Quran. Nah, maknanya Nabi berakhlak dengan Al-Quran. Dan manusia nak tahu lagu mana, kena tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran sendiri pun dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang kata taksir pada Nabi, taksir pada hadis. Kalau Nabi nak ambil direct daripada Al-Quran, Al-Quran tu sendiri turun kepada Nabi. Nah, Al-Quran tu sendiri turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata Al-Quran turun ni malaikat mari baca ramai-ramai duk. Orang ramai-ramai, sahabat duk ramai-ramai, malaikat tu buat turun wahyu. Tak, turun kepada Nabi. Turun kepada Nabi pun sahabat-sahabat tak nampak. Sahabat tak boleh dengar hak turun kepada Nabi. Berkata turun wahyu kepada Nabi ni, bunyi ayat Al-Quran, sahabat pun dengar juga. Tak boleh dengar. Dan bentuk penurunan wahyu ni pun banyak bentuk dibincangkan oleh ulama. Antaranya ialah Nabi kata turun wahyu ke dia ni bentuk dia kal jaras, serupa dengan bunyi loceng dering. Bunyi loceng. Tapi sahabat tak dengar. Nabi roya. Dan keadaan dia sangatlah berat. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Allah Taala kata kami akan beri kepada kamu thaqila, wahyu ni benda yang berat. Apabila sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan Nabi, Nabi letak paha dia atas kaki sahabat ni. Ketika itu turun wahyu. Sahabat kata muka Nabi ni merah, perlu hujan. Berat nampak, dan memang berat sungguh, sehingga dia nak buat lari kaki dia tak boleh ketika turun wahyu tu. Tak nak lari bila Nabi tindih dia. Berat ni. Turun wahyu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi turun tu melalui Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu lah baru Nabi baca. Lepas tu baru Nabi bacakan kepada sahabat-sahabat. Maka tak akan timbul bagi orang yang beriman pada Allah Ta'ala, yang Islam, yang kata cukup Al-Quran, padahlah Nabi ni mungkin tersilap, dia kata. Sebab ada pandangan dia kata Nabi ni memang banyak ada kesilapan. Sebab tu Allah Ta'ala tegur. Allah Ta'ala tegur. Nabi ni manusia, melakukan kesalahan tu ada. Tapi Allah Ta'ala pandu Nabi. Allah Ta'ala pandu Nabi. Contoh Nabi tersalah, bila ditanyakan oleh orang-orang Quraisy, ditanya Nabi tentang beberapa perkara mungkin ayat cerita. Orang-orang Quraisy ni dia dengar bila Nabi kata dia ni dapat tahu dia ni seorang Nabi, lalu dia kata nak membuktikan seorang Nabi betul ke Muhammad kata dia Nabi, maka dia pergi tanya pendeta Yahudi, pergi tanya nak tahu lagu mana dia ni seorang Nabi. Pendeta Yahudi ni kata ke dia, tanya dia beberapa soalan. Tu tanya Muhammad ni beberapa soalan. Tanya dia siapakah lelaki yang pernah menakluki 1/3 dunia. Tanya dia siapa dia kah, yang golongan manakah yang ditidurkan oleh Allah Ta'ala dalam gua. Lepas tu tanya dia tentang roh. Jawapan-jawapan ni diberitahu kepada budak Quraisy yang bertanya ni, nak ukur dengan jawapan Nabi. Jadi dia kata, ditanya, bila dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, aku nak jawab esok, sebab Nabi tak terima wahyu. Lalu Allah Ta'ala tegur Nabi. Sebab apa? Lepas daripada ditanya tu, banyak hari tak turun wahyu. Nabi tunggu-tunggu. Dan ketika itulah orang-orang Quraisy
Orang musyrikin duk ngani para nabi. Tak boleh jawab dah soalan tu. Maknanya bukan nabi ni tak boleh jawab soalan ni. Bila ayat Allah Taala turunkan wahyu bersama-sama jawapan-jawapan tadi, Allah Taala tegur nabi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan mengata pada sesuatu ni inni fa'ilun dzalika ghadan, aku nak buat esok. Illa an yasha Allah, kecuali mengata insya-Allah. Waktu orang Islam diajar, kita semua ni diajar untuk melazimi perkataan insya-Allah dalam perjanjian kita. Kita janji, kita kecek ni sebut insya-Allah. Dan bukanlah insya-Allah tu bagi orang yang janji untuk lepas diri dia. Nak mari rumah dia, punya ni wikat ke apa, insya-Allah. Dia tak semari tu ya insya-Allah lalu. Tak, tu tak betul. Insya-Allah tu kena royak. Royak insya-Allah tu atas rasa nak mari, tapi letak situ takdir Allah Ta'ala, takut jadi gapo-gapo. Kalau royak, bahkan ulama kata kalau orang tu kata tak apa pergi, dia royak tak tanpa kata insya-Allah, maka kalau dia mati dalam keadaan dia mati dalam keadaan nipu. Mati dalam keadaan nipu. Bahkan dia kalau tak mati pun dia duduk dalam keadaan nipu. Dia kata insya-Allah, dia tak kata insya-Allah. Tak apa hamba pergi. Tak apa hamba buat. Tak buat lagi. Tapi hak dia kata tu, dia tak tahu lagi lah mana keadaan berlaku lepas tu. Maka ketika itu sudah dianggap dalam keadaan yang nak pergi pada penipuan. Dan kalau dia tak mampu buat, dia kata jadi nipu. Lepas tu bila kata insya-Allah, terlepas daripada penipuan. Kalau dia tak terbuat. Tapi bukan tak si buat. Dia kata insya-Allah tak si buat tak apa. Ada insya-Allah, kalau tak buat kata insya-Allah, benda boleh buat dia tak buat, dia kata insya-Allah, maka nipu juga. Jadi nipu. Jadi orang ni semua ni kesilapan sedikit sebanyak Allah Ta'ala tegur Nabi, kerana Nabi ni manusia. Tapi nak tolak hadis Nabi, nak ambil Al-Quran saja tak boleh. Sebab hadis Nabi ni lah sumber yang kedua, sumber yang sama juga mari daripada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Haji jumpa dah ayat ni? Haji jumpa dah? Jumpa tak? Jumpa belakang boleh ayat jumpa. Tanya surah mana dah? Tanya surah mana ni? Tak ingat. Bukan tak tahu, tak ingat ni. Allah Ta'ala kata, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang dibawa datangkan kepada kamu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, maka ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Hak Nabi larang tu, fantahu, kena tinggal. Kena tinggal. Maknanya kena ambil daripada Nabi, kena terima daripada Nabi. Sayang kepada Allah saja, tak sayang kepada Nabi. Ini perintah Allah buat belaka, buat belaka perintah Allah, tapi tak turut sunnah Nabi. Tak turut perintah Allah cara Nabi buat. Banyak tak? Banyak. Ramai orang semaya belaka. Sebab orang letak semaya wajib. Allah Ta'ala letak, ulama letak hukum semaya ni wajib. Kerana dia ni Allah Ta'ala perintah kena buat. Tak buat dosa. Tapi buat tu cara mana? Buat cara Nabi lagu mana? Kalau semaya hak wajib, Nabi berjemaah, tu cara Nabi. Ni kata saya pada ayat ni, qul in kuntum tuhibbunallah. Betul kamu ni turut Allah Ta'ala? Mukasih pada Allah, betul ke sebab kamu tak turut Nabi? Maka semaya tu kena turut Nabi. Nabi semaya berjemaah, salah satunya sembahyang berjamaah. Ini cara Nabi nego, cara Nabi bergaul, cara Nabi kecek. Turut Nabi kena turut melalui cara Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka bila orang tunggu Nabi SAW, barulah terbukti bahawa dia ni benar-benar mengikuti apa ni, mencintai Nabi Allah Subhanahu wa taala. Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul. Allah Taala katalah Muhammad, taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Allah Taala ayat lagi, man ata'a Allah faqad ata'a Rasul. Siapa taat pada Allah, maka dia juga taat pada Rasul. Begitu juga dalam pengamalan sunnah. Kita buat benda-benda sunat dan juga sunnah. Kita ni kalau dalam bahasa Arab dia tak ada perkataan sunat. Sunat dalam bahasa Arab ialah mustahabun. Dalam bab hukum ni dipanggil mustahabun. Sunnah dalam bahasa Arab maksudnya hadis Nabi atau perbuatan Nabi yang ditakrifkan oleh ulama. Sunnah ni apa dia? Ma usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalin wa af'alin wa takriratin. 3 perkara ni ulama kata ma usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Perkara yang disandarkan kepada Nabi jadi sunnah belaka, iaitu 3 perkara. Min aqwalin, daripada kata-kata, min aqwalihi wa af'alihi, apa daripada perbuatan Nabi, wa takriratihi, dan juga takrir, pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 ni dipanggil sunnah. Maknanya hak Nabi riwayat tu daripada kata-kata Nabi, sahabat riwayat. Banyak mana jumlah hadis? Kita pun tak bila tak bila hadis Bukhari itu berapa semua dalam hadis Bukhari? Tak bila ni. Cuba elok kita. Kita tengok kita hadis Bukhari ada berapa hadis? Hadis dengan Al-Quran mana banyak jumlah? Mana banyak? Banyak hadis ke banyak Al-Quran? Boleh jawab? Tengok kita hadis lah. Hadis tu kitab sunan, kutub sunan sittah ni diriwayatkan oleh beberapa orang ulama. Ibnu Majah, Abu Dawud, Imam Ahmad, Tirmizi, Bukhari, Muslim, Nasa'i. Banyak. Dan jumlah hadis ni lebih banyak daripada Al-Quran, lebih banyak daripada jumlah ayat Al-Quran. Sebab apa? Hak Nabi duk syarah daripada Al-Quran jadi hadis. Hak Nabi riwayat kepada para sahabat ni jadi hadis. Bentuk persoalan Nabi tanya, Nabi jawab, hak Nabi nasihat, hak Nabi larang, semua tu daripada aqwal, kata-kata Nabi. Wa af'al, dan juga perbuatan. Hak kalau kata-kata hak Nabi riwayat, sahabat kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kata Nabi berkata, Nabi bersabda. Nabi bersabda. Kita ni guna bahasa ni banyak. Kalau Allah berfirman, kalau Nabi bersabda, kalau raja bertitah, apa lagi? Tapi ke bahasa Arab qala belaka. Qala Allah Ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala belaka. Qala so kata nya. Cuma orang panggil Melayu ni lebih menyantuni. Kalau Allah Ta'ala ni lebih tinggi lagi. Guna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pakai jadi firman tu jadi perkataan Arab. Firmanullah Ta'ala berbanggih mula. Dia bahasa Melayu. Ni sabda. Bukan bahasa Arab sabda ni.
Arab tak guna, tak jumpa dalam hadis. Sabdan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jumpa dalam hadis. Nah, bahasa Melayu. Dan juga bertitah apa semua ni Melayu dia lapik-lapik, membeza-bezakan. Kalau raja ni lagu ni kata dia. Nah, tapi kadang-kadang kata-kata hak rendah lagi daripada sabda, rendah lagi daripada firman, lebih dituruti. Nah, sepatutnya bila sebut firman dengan sabda ni, hak mula aula kena turutnya. Aula kena dengar, tapi bawah pada tu lagi. Kata-kata biasa, orang-orang biasa, orang-orang hak ada jawatan-jawatan ni hak dia dengar lagi. Nah, dia tak bubuh artis-artis ni dengan perkataan lain pula. Nah, raja bertetah, artis ni guna perkataan lain, bukan berkata. Nah, sebab apa? Sebab bagi dengar perkataan daripada artis. Royak lagu tu turut lalu, royak lagu ni turut selalu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan kepada orang yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebut yaghfir lakum dzunubakum. Jaminan mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Allah Taala sebut dia ni lah yang paling pengasih dan paling penyayang, paling memberi keampunan. Ayat yang seterusnya, Billahi minasyaitonir rajim. Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Ayat yang ke-59 daripada Al-Imran. Nazalat hazihi al-ayah, turun ayat ini fi mahajatin wafdan Nasara Najran. Ayat ini turun pada pokok Nasrani Najran yang kita sebut sebelum ni. Dalam surah Al-Imran ini berlaku perdebatan di antara Nabi dengan pokok Nasrani daripada Najran, sehingga akan turun ayat lebih daripada 80 ayat. Maka antara ayat-ayat ini, antaranya ialah dua ayat ni. Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya pada penciptaan Nabi Isa alaihi salam kamathali Adam, sepertilah juga dalam penciptaan Nabi Adam alaihi salam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khalaqahu min turab, Adam diciptakan daripada tanah. Thumma qala lahu kun fayakun, kemudian Allah Subhanahu wa taala kata jadi, maka jadilah. Nah, demikian juga Nabi Isa alaihi salam. Golongan Najrani bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ma qala li sahibuna?" Muhammad, apa yang kamu nak katakan tentang sahibuna, Nabi kami? Ada kata juga Tuhan kami, yang kami juga anggap dia sebagai Tuhan. Orang Nasrani kata. Lalu Nabi SAW sabda, "Fama qulta fi?" Apa yang kamu kata pada mereka? Apa pandangan kamu terhadap Nabi Isa? Pada soalan Nabi, qalu, mereka berkata, innahu Abdullah. Kata sebahagian daripada Najran, Nasrani ini kata Nabi Isa ni Abdullah, hamba Allah. Dia kata gitu ya, hamba Allah. Qala ajal, Nabi SAW kata betul, dia tu hamba Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-Azra al-Batul. Dan juga roh yang dicampurkan, rohnya itu dicampurkan kepada Maryam al-Azra al-Batul, gelar kepada Maryam. Faqalu hal ra'aita insanan qattin khuliqa min ghairi abin. Bila Nabi kata,
betul lah Nabi Isa ni adalah hamba Allah. Dia ni, roh Nabi Isa ni Allah Ta'ala hantar, bawa royak kepada malaikat, sampaikan kepada Maryam bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjadikan Maryam ini, memberikan kepada Maryam seorang anak. Kita baca dalam surah Maryam. Nah, Allah Ta'ala akan royak pada sampaikan melalui malaikat, kata bahawasanya Allah Ta'ala akan beri pada Maryam ini seorang anak. Nah, kata Maryam, anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar. Lagu mana aku ni nak boleh seorang anak sedangkan aku tak pernah pun disentuh oleh mana-mana manusia lelaki pun. Nah, qala kadzalika qala kadzalik, demikianlah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na idza qada amaran an yaqul lahu kun fayakun. Bila Allah berkehendakkan sesuatu, an yaqula, Allah Ta'ala kata kun fayakun, jadi maka jadilah. Nah, lalu pokok Nasrani ni tadi marah pada Nabi, marah pula. Dia tanya, marah dalam bentuk pertanyaan, hal ra'aita, nak mu tengok ke insanan, mu tengok ke sebelum ni ada manusia yang dibuat, diciptakan tanpa pok, tanpa ayah. Dia tanya kepada Nabi dalam keadaan marah. Nah, mau tengok ke sebelum ni? Nah, sebenarnya jawapan itu ada. Nah, bapa ni dia terlupa dengan peristiwa-peristiwa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat sebelum ni. Nah, maka turunlah ayat, turun ayat sebut inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Penciptaan Nabi Isa ini sama seperti Nabi Adam. Khalaqahu min turab. Nabi Adam Allah buat daripada tanah, tidak mari daripada mak, tidak mari daripada pok. Nah, batu bila berhujah, antara hujah-hujah apa ni, orang berdebat dengan pokok Kristian ni. Nah, sebab apa kamu menganggap Isa ni sebagai Tuhan sehingga kamu sembah dia? Nak minta pertolongan daripada dia, kamu suruh dia. Dia katakan Isa ni lah tercipta dalam keadaan yang sangat luar biasa. Lahir tanpa pok, tanpa ayah. Ada dakwa bahawa pok Nabi Isa ni Allah. Nah, Allah lah pok dia. Jadi orang-orang debat antara pokok debat ni kata, kalaulah menganggap Nabi Isa ni Allah, Tuhan, sebab dia ni tak ada pok, maka lebih-lebih lagi ni kena beriman, kena sembah Nabi Adam lah. Sebab Nabi Adam ni bukan setakat pok yang ada, mak pun tak ada juga. Mak pun tak ada juga. Kau ada boleh royak mak Nabi Adam? Tak ada. Tak ada mak Nabi Adam, tak ada ayah Nabi Adam. Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala buat. Tak ada mak, tak ada ayah. Allah Ta'ala boleh buat manusia tanpa lelaki, tanpa perempuan. Allah Ta'ala boleh buat manusia tanpa lelaki, tanpa perempuan. Allah Ta'ala buat manusia tanpa perempuan, lelaki saja. Daripada lelaki lahir manusia. Terjadinya manusia boleh dijadikan manusia juga daripada seorang lelaki. Siapa dia? Hawa. Hawa ni tidak diciptakan daripada perempuan, diciptakan daripada lelaki. Dia ambil daripada bahagian tubuh daripada Nabi Adam, sebahagian daripada Nabi Adam, dia buat Hawa. Sebahagian ulama kata dia ambil daripada tulang rusuk Nabi Adam. Tulang rusuk ni bengkok, batu perempuan ni dia kata bengkok. Bengkok yang susah nak dibentuk. Kalau nak bentuk dengan cara kekerasan, patah dia kata. Allah Ta'ala boleh buat manusia tanpa lelaki, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Ini beberapa penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala nak tunjuk pada manusia. Pernah berlaku debat di antara pendeta Kristian dengan seorang sahabat. Dia tanya tu 20 soalan.
Dia tanya. Dia kata gapo dia hak satu tanpa dua, tidak dua. Gapo dia dua tidak tiga, gapo dia tiga tidak empat. Nak jawab lagu mana? Gapo dia empat tidak lima. Ni. Kerana seorang ni, sahabat ni dia pergi masuk di rumah ibadat Kristian. Rumah ibadat pokok Nasrani. Lalu sebelum pendeta tu menyampaikan ceramah dia kata, aku tak akan ceramah hari ni selagi tak keluar seorang Muslim di kalangan kamu. Ada orang Islam, dia kata, aku tak akan ceramah, aku tak akan royak hari ni, tak akan ngajar hari ni. Selagi mana orang Islam tak keluar. Lalu orang Kristian hak bawa orang Muslim ni masuk tadi terkejut. Dia boleh tahu tu kira kasyaf ke lagu mana. Tidak kasyaf ni. Di gereja ni banyak jin. Bahkan ada di kalangan pendeta atau padri-padri ni yang rapat dengan jin, sain dengan jin. Di Mesir sendiri pun sehingga kan mereka ni buat perawatan untuk rawat penyakit pelik-pelik. Penyakit pelik-pelik orang kena rasuk gapo semua ni pergi di gereja. Padri dia duduk baca jampi serapah pakat tepik habis dalam gereja. Padahal jin-jin tu juga Sehingga kan ada juga orang Islam ni pergi berubat dengan padri. Ubat kita ni berubat ketik. Pergi ketik berubat ni. Pergi di padri pun baca-baca tepik orang tengok Islam. Sebab ada jin. Padahal jin yang duduk di gereja tu duk ganggu dah sebelum ni. Jadi dia dapat tahu bukan daripada ilham, bukan daripada kasyaf, tapi bahkan dikatakan kemungkinan yang besar dia ni berkait rapat dengan jin. Dia boleh tahu orang Islam tu ada seorang, ada orang Islam dalam. Tak akan keluar. Kalau kata akan ceramah, kalau tak royak, kalau tak keluar daripada gereja. Akhirnya seorang Muslim tadi dalam gereja ni pun pergi depan. Royak, aku akan keluar. Ini. Tapi sebelum kamu keluar, aku nak tanya soalan dulu. Aku nak tanya soalan dulu dan mu kena jawab. Ditanya gapo dia satu tidak dua, gapo dia dua tidak tiga, gapo tiga tidak empat. Lalu dijawab antara soalan dia kata, berapa sebutkan empat perkara gapo dia empat tidak lima ni. Gapo dia empat tidak lima, iaitu apakah ciptaan. Jawapan dia empat tidak lima ni ialah empat perkara yang Allah Ta'ala cipta yang pelik atas dunia ni. Tak ada lima, tidak lima, empat ni je. Yang pertama ciptaan Nabi Adam, yang kedua Siti Hawa, yang ketiga Nabi Isa, yang keempat gapo dia lagi, unta Nabi Saleh. Yang semua ni dicipta dalam keadaan pelik berlaku. Nabi Adam daripada tanah, Siti Hawa daripada Nabi Adam, Nabi Isa daripada Allah Ta'ala campur tanpa pok, daripada seorang perempuan. Dan unta Nabi Saleh ni daripada batu, bukan daripada pok dia unta jantan, bukan daripada unta tina saja, daripada batu. Selebihnya insya-Allah kita cuba cari lepas ni lah kita cerita mula. Jadi ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi Allah biasa sahaja. Allah Taala ayat apa hasibtum hasiban nas apa ni dalam soalan dalam surah kita dah baca ni Al-Kahfi, am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. Allah tanya, kita dah baca surah Al-Kahfi tu, am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. Dia maksud dia, Allah Ta'ala tanya, apakah kamu kira anna ashabal kahfi war-raqim, ashabul kahfi war-raqim, ada kata raqim ni nama kampung tu.
Ada juga kata anjing hak bersama dengan Ashabul Kahfi tu. Nah, kanu min ayatina ajaba, pokok mereka ini adalah satu ciptaan Allah yang sangat menghairankan kamu. Allah Ta'ala tanya. Nah, Allah Ta'ala tanya, mu rasa heran dah. Ya Allah Ta'ala buat pokok Ashabul Kahfi boleh tidur selama 309 tahun dalam gua. Kemudian Allah Ta'ala bangkitkan semula. Merasa pelik dah. Ini soalan ni jawapan dia hak Nabi jawab ketika mana ditanya oleh pokok Quraisy. Hak Yahudi pendeta suruh tanya tu. Ini jawapan dia. Nah, sehingga ke orang duduk kecek satu benda yang hebat. Nah, bahkan ciptaan Allah dalam tafsir tu, dalam tafsir ulama kata bahkan Allah Ta'ala cipta kalau nak tidur 300 tahun tak boleh. Allah Ta'ala boleh hidup hak mati pun. Hak mati pun Allah Ta'ala boleh hidup. Daripada tak ada boleh ada semula. Boleh apa kalau 300 tahun 309 tahun boleh Allah Ta'ala boleh tidurkan. Nah, selain daripada Ashabul Kahfi, ada lagi yang Allah Ta'ala tidurkan dia selama 100 tahun. Nama apa? Ayat mana? Surah apa? Nah, Allah Ta'ala tidurkan dia 100 tahun. Dalam surah Baqarah Allah Ta'ala tidurkan 100 tahun. Apa ni, bila dia lalu ke sebuah kampung, dia tengok kampung tu mati. Dia tanya kaifa yuhyillahul mauta, bagaimana Allah Ta'ala ni menghidupkan yang mati. Lalu Allah Ta'ala kata fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha. Lalu Allah Ta'ala tidur ke dia, matikan dia selama 1 tahun. Fa'amatahu Allah, mati ni maknanya tidur ke dia selama 100 tahun. Thumma ba'atha, kemudian Allah Ta'ala bangkitkan. Qala kam labis, Allah Ta'ala hantar malaikat ditanya dia, berapa tahun mu tidur? Hari mu tidur? Qala labistu yawman aw ba'dha yawm. Ashabul Kahfi pun bila dia tidur balas sama dia, berapa hari kita tidur. Ada kata kita tidur sehari atau 2 hari. Hak ni Uzair nama dia, Uzairun. Ulama kata inilah Uzair yang dikatakan oleh Yahudi sebagai Tuhan. Yahudi kata qala Yahudu Uzair ibn Allah, qala al-Masih Isa ibn Allah. Orang Nasrani kata Nabi Isa ni anak Tuhan. Kata Yahudi Uzair ni anak Tuhan. Uzair ni orang yang Allah Ta'ala tidur ke dia 100 tahun. Qala kam labist, malaikat tanya, Allah Ta'ala suruh malaikat tanya, kam labist, berapa hari mu tidur? Qala labistu yawman aw ba'dha yawm, aku tidur sehari atau 2 hari gitu, ataupun 2-3 hari gitu. Suruh malaikat jawab, qala labista, qala bal labista mi'ata amin, bahkan mu ni tidur 100 tahun dah. Fanzur ila ta'amika wa syarabika, cuma tengok makananmu. Makananmu tu, hakmu bekalan-bekalanmu tu. Wanzur ila al-'idham wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas. Tengok Allah Ta'ala tengok, tunjuk pada kamu ni bekas makanan kamu hok tinggal lama dah. Allah Ta'ala buat mula jadi molek. Ni himar unta kamu, apa ni, keldai kamu hok kamu naik ni. Allah Ta'ala kaya nak tunjukkan ciptaan dia. Linaj'alaka ayatan wanzur ila al-'idham. Tengok betul-betul tulang-tulang unta ni. Kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Bagaimana Allah Ta'ala kumpulkan balik tulang-tulang unta hok terabur dah. Apa ni, keldai hok terabur tulang-tulang dia ni, hancur-hancur dah. Wa naksuha lahma, dan kami balut semula dengan daging. Jadi keldai semula depan dia. Jadi semula depan dia. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tak pelik pokok Nasrani ni dia rasa heran dah dengan Nabi Isa, sebab Nabi Isa ni tak ada pok ya. Kerana diciptakan tanpa pok. Bahkan mereka menganggap bahawa Nabi Isa sebagai anak Tuhan.
Allah Ta'ala bagi contoh lagi pada Nabi Ibrahim. Wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim kata kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Iaitu hai tunjuk pada aku lagu mana muka hidup mati, hak mati. Lagu mana muka hidup hak mati. Nah. Qala awalam tu'min. Allah Ta'ala kata, mu tak percaya ke? Nabi Ibrahim jawab, qala bala. Aku percaya. Walakin liyatma'inna qalbi. Aku tanya ni sebab untuk menenangkan hati aku, nak tambah keyakinan lagi. Allah Ta'ala kata, qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Ambil 4 ekor burung. Nah. Kemudian kamu sembelih belaka. Kemudian kamu siap beracur cicak-cicak belaka, gaul-gaul belaka. Lepas tu ambil bagi 4 mula. Nak hak campur dah ni kita kulli jabalin, setiap bukit. Tak sedikit-sedikit atas bukit tu bukit, tak bukit ni, tak bukit ni. Nak thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian kamu suruh aku buat mari pada kamu, ya'tinaka sa'ya. Mereka mari semula kupu terban, jumpa hak tu apa ni, hak dihancur-hancur ke belakang ni, akan pergi cari guru dia semula, cantum balik jadi burung. Nah, Allah Ta'ala buat tunjuk pada Nabi Ibrahim. Ini Nabi Musa, Allah Ta'ala dia minta nak tengok Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala kata fanzur ilal jabal, tengok di bukit sudah. Falamma tajalla lil jabali. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjuk kehebatan dia pada bukit baru. Ja'alahu dakka, menyebabkan Nabi Musa ni pesel. Wa qarra Musa sa'iqa, pesel. Baru tengok di bukit, tak boleh tengok Allah Ta'ala lagi. Jadi itu kehebatan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni Maha mencipta semua perkara. Wallahu Ta'ala alam, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kuat dalam kepada diri sendiri. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.